Jadi kata Imam Ibn Ta'ala sekalian Ta'ala dalam kalamnya, dalam kalam hikmahnya yang berbunyi liyukhaffif alama bala'i anka ilmuk bi'annahu subhanahu huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar huwalladhi awwadaka husnal ikhtiyar, yang bermaksud untuk meringankan kepedihan bala, liyukhaffifa alamal bala, untuk meringankan kepedihan bala atas anda. Bala, Imam Ibn Ta'ala meletakkan ujian ada levelnya. Cuma dikatakan bala, bila kata pedih ni jadi bala lah, sebab tak semua ujian itu bala lagi. Bila kata ujian tu berubah jadi bala, yakni jadi pedih hati, kita menerima kesusahan tu jadi pedih hati. Kata beliau nak hilangkan kepedihan hati. Orang maki, aduh pedihnya hati, tak ada duit, pedih hati, tak ada, semua pedih. Bab dunia ni pedih hati. Anak tak dengar cakap, ya Allah pedihnya hati, betul tak? Suami tak dengar kata pedih hati, isteri tak dengar kata pedih hati. Tu mana kalau pedih tu dah jadi balak tu sebenarnya. Tu dia. Sebab ujian itu tidak memedihkan, tapi kalau kena ujian pedih hati, makna dah masuk balak. Sebab tu meringankan kepedihan bala. Tu atas kita, atas anda ialah caranya anda kenal bahawasanya Allah SWT dialah yang menurunkan bala buat anda. Itu je. Sebab tu Allah ajar surah Baqarah 156, wa ma asabatum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang maki kita pedih, innalillah, ni Allah hantar orang ni untuk kenalkan dia tu ni. Mungkin aku ingat aku ni mulia sangat gamaknya. Mungkin aku selama ni duk rasa mulia dengan tahta, dengan harta, dengan rupa. Tiba-tiba tah mari manalah orang sesat ni, tiba-tiba dia maki kita, terduduk kita, nak marah balik, mula nak cakap, tak kenal aku siapa, mula nak keluar. Tapi bila ingat ini dari Allah, dan memang itu etika orang beriman, susah senang dari Allah. Ini bab iman qada qadar. Ramai orang terbabah. Orang nampak orang, dia nampak asbab. Memanglah asbab tu ada, tetapi musabab yang menjadikan asbab itu terjadi itu Allah. Maka sambung beliau lagi, dialah yang menurunkan bala buat anda. Kerana itu sesuatu yang berhadap kepada anda berupa keputusan qadar dari Allah. Qadar, ketentuan, qada dan qadar, bererti sesuatu itu pula yang mengembalikan anda kepada pilihan yang baik. Makna kata di sini, orang yang hatinya sudah disinari nur hidayah Allah ini, setiap kesusahan dan menjadikan dia pedih, memang dia akan pedih. Sebab rupanya dulu dia lalai. Tuan-tuan, sedang imam mata Allah SWT, kita ni kena ngaku kita ni dulu bukan makrifat, mak lepat saja. Dan ni bukan nama yang ada kaitan dengan siapa kan? Ni mak lipat, bukan mak lepat, silap, mak lipat. Mak lipat dia bukan makrifat. Semua benda nak dilipat kan? Tak apa, tutup. Bila nak buka cerita pasal Allah, tutup. Cerita pasal Allah, tutup. Yang nampak cerita pasal apa? Kita. Saya pernah sentuh dalam bab ni. Alam semesta kita nampak Allah jadikan. Allah jadikan langit lagi bumi. Tapi alam rumah tangga siapa jadikan? Kalau tak saya Ustaz, tak jadi. Kalau tak angin kalau tak bertepuk sebelah tangan, tak jadi. Mula. Kalau tak bergoncang pokok, tak ada angin, tak bergoncang pokok. Alam manusia je manusia. Alam perkahwinan manusia. Alam perniagaan manusia. Alam pekerjaan manusia. Alam semesta Allah. Alam perkahwinan siapa pula? Menyatakan siapa? Waktu umur kita 22 tahun kahwin, nampak siapa? Kenal siapa? Waktu itu nurullah ke? Nur apa? Nur wajah dia lah Ustaz. Allah. Bersinar-sinar dah wajah, saya tak nampak lain lah. Dia sajalah ratu yang turun dari langit katanya. Bersinar melimpah jatuh ke hati, dari mata jatuh ke hati. Dalam hati ada siapa waktu itu tuan-tuan?
Maka kata Allah hantam satu kali hujan balak, maknanya perangan isteri kita. Saya baru dapat call 22 tahun kahwin, panjang lebar cakap dengan saya, baru saya kenal perangai isteri saya, Ustaz. Baru kenal, tapi saya tak akan lepas kasih saya. Saya pun cakap, gitulah tuan, cakap, kalau kita menerima keburukan isteri, itulah kasih sayang yang sebenar. Yelah Ustaz, betul tu. Saya ni cuba nak betul terang. Apa yang nak terang tu? Saya nak kahwin lagi, Ustaz. Patutlah, patut keluar CP kata kahwin diam-diam. Saya cakap bagus, terus terang. Biarlah ada ribut topan tu, biar. Tak apalah. Nak menguji tahap kita sayang tak isteri kita kerana Allah. Bila suami isteri kita berubah perangai, tempat tak dibersihkan. Bila kita bersihkan hati kita ni? Kita ingat solat, kita buat zikir itu dah bersih. Tak, amalan hati punya kerja. Amalannya syariat itu terjemahan hati. Sebab tu berhati-hati ketika bersyariat, tetapi hati kosong, nanti jadi fitnah. Fitnahnya apa? Orang pun cakap, hang buat apa solat? Hang buat apa solat kalau tak dapat apa yang hang nak? Tinggal saja solat tu. Punggah, tinggal solat, tuan-tuan. Nah, ni datang aliran-aliran meninggalkan ibadat ni. Sedangkan ibadat syariat itu kena, wajib. Ni yang berlaku. Sebab tu nak meringankan balak, pedihnya bala ni, fokus. Ini Allah nak kenalkan dirinya. Settle, tuan. Kadang-kadang memang menyerat sebab kita tengah pedih. Masuk pedih. Dulu cerita kita zaman muda-mudi, contoh zaman kita tengah senang, tengah sihat, kita buat apa? Tengah sihat, contoh sihat ni, tuan. Dalam bab ini Syekh Ibn Athaillah Ra'iskani rahmatullah mengatakan, apabila kita mengenal Allah SWT Maha Penyayang dan Pengasih pada hambanya, pasti kita akan melihat semuanya datang itu dengan kasih sayang Allah. Semua yang datang tu dengan kasih sayang Allah. Wallahi, sebab Allah tu Maha Pengasih Penyayang. Tapi bila dia tak kenal Allah, dia akan menganggap benda ni satu kezaliman pada dia. Macam doktor lah, tuan-tuan. Kita tengah sakit, doktor nak jahit, nampak jahit itu menjerit kawan tu. Adakah doktor itu jahat? Adakah doktor itu jahat? Potong kaki kawan tu, adakah doktor itu jahat? Sebab dia sayanglah dia potong kaki tu. Begitulah Allah Ta'ala. Begitulah Allah Ta'ala menterjemahkan bagaimana seseorang itu diberikan satu ujian, berubah pedih. Mungkin pada ketika itu bala, pedih je bala lah, tapi kita terima kepedihan itu dengan bahawa ini dari Allah dan Allah sayangkan aku, maka kepedihan itu akan dihilangkan. Nak bersihkan hati sebenarnya. Luka-luka kita ni kerana ada dunia-dunia yang melukakan hati itu. Kita tak rasa luka tu, tuan-tuan, bila Allah uji dengan dunia itu balik. Dia panggil apa? Senjata makan tuan. Kita bergantung pada suami, suami uji kita balik. Kita bergantung pada isteri, isteri uji kita balik. Kita gantung pada duit, duit uji kita balik. Dia panggil senjata makan tuan. Pedih, tapi sabar. Pedih yang menyihatkan, pedih yang mengubatkan. Itu Allah Ta'ala. Sebab tu berkata benar ni pahit, tapi pahit itulah yang mujarab dan mustajab. Yang manis-manis ni silap-silap potong kaki. Tu dia. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kata beliau, melihat dengan kadar Allah, kenal Allah Ta'ala. Sebab tu tauhid ni dulu kena mengenal dulu. Bila mengenal, mesti kita angkat, ni Allah sayang aku ni, suruh solat ni, ni Allah sayang ni Allah, sebab dia kenal. Bila tak kenal, itu je menyumpah-nyumpah tu. Alah, berdengus, mungut, macam-macam keluar, tuan-tuan. Kata-kata ni, kalam-kalam yang kesak-kesak pun keluar kadang-kadang tu. Alah, solat pun dapat apa? Ingat solat je ke boleh tolong kita ni? Dia mula dah bergaduh, dah marah macam pasal solat. Abang ni kan, dah bergaduh laki bini, dah bergaduh. Sebab apa? Tidak mengenal dia akan Allah SWT. Allah bagi dia susah, pedih dengan kesusahan, bukan sebab susah, hati dia itu pedih kerana tidak mengenal Allah SWT. Ini kata kalam ulama. Malah seorang ulama tauhid dan tasawuf bernama Abu Talib Al-Makki berpendapat, kadang-kala manusia itu benci kepada penyakit. Ada orang suka sakit kan? Ada doa, ya Allah bagilah penyakit, ya Allah. Ada.
Tak ada, tuan-tuan. Benci kepada kefakiran, kemiskinan dan kemudaratan, tetapi mungkin menurut hakikat semuanya itu membawa kepada kebaikan di akhirat. Memang benar. Sakit penghapus dosa. Sakit itu penghapus dosa. Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, bab penyakit ni, cuba kita renung dalam isu yang tengah trending sekarang ni. Trending tu tengah menjadikan sebagai pengajaran yang besar di Wuhan. Tuan-tuan, Allah uji penyakit sebab apa? Sebab kita tidak mengenal siapa penyembuh. Tak kenal, kan? Bila tak mengenal penyembuh, apa dia buat? Dia ingat sihat itu adalah ubat. Dia ingat sihat itu adalah dengan menjaga kesihatan dengan lifestyle dia. Ikutlah apa kesihatan tu saya punya, kan? Kalau sakit makan ubat. Dia tak tahunya sihat itu dapat tanpa ubat. Tuan-tuan, kita lahir dulu sihat dengan ubat ke? Lahir-lahir sihat tu ada ubat ke tepi tu? Sihatnya bayi ni, apa ubat dia makan ni? Oh, dah ada dah ubat dia. Tak ada, tuan. Sihat itu fitrah. Sebab tu Nabi kata, mafhum hadis, ramai manusia lalai dengan sihat dan lapang. Ketika sihat, dia mendabik dada, tuan-tuan, melintang lalu membujur sapu, dia makan apa nak. Tengah sihat, dia tunjuk kuasa. Dia mengatakan bahawa kami takkan jatuh dengan kekuatan dengan ada. Tuan-tuan, sihat ni bukan barang manusia dan bukan duduk pada ubat. Di China, itu tempat teknologi. China buat hospital untuk kes sakit ni 48 jam. 48 jam, 2 hari. Fabricate yang ABS buat konkrit ni, bukan dia pasang in situ, dia panggil. Dia tak masukkan simen di situ, in sana dia panggil. Dia buat kat kilang, datang-datang dia pasang macam Lego, tuan. Main Lego besar lah sana, bukan Legoland kan, Lego betul. Pasang-pasang tepuk, siap. Tapi nak bagi tahu, di saat teknologi perubatan yang canggih dan di saat complementary medicine yang hebat di sana, ilmu perubatan China bukan sehari dua, 4,000 tahun punya cerita. Dinasti-dinastinya, macam-macam ubat, makjun apalah, seng-seng, betul kan? Dah habis seng-seng dah, apa nak ubat? Pening mereka tak jumpa penawar. Sebab yang diperlukan penyembuhan. Kalau ubat itu menyembuhkan, bubuhlah ubat apa yang ada. Doktor pening, tabib pening, Feng Shui master pening, master Kung Fu pening, semua pening. Lain sekali, solat mereka, salah kiblat pun salah kiblat lah. Nampak tak viral tu? Lain sekali salah kiblat pun salah kiblat lah. Tengok mereka tak sakit. Oh yo, tak sakit. Orang Islam di sana tidak diuji dengan penyakit itu, tuan-tuan. Subhanallah. Jadi kita lah ni nak gantung ubat lagi. Dia fikir menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah bagi sakit. Kita diuji sakit, kita masih ingat lagi ubat. Waktu sihat ingat siapa? Waktu sihat ingat mana? Jalan-jalan cari makan tengah sihat. Waktu sihat ingat apa? Vitamin. Waktu sihat ingat apa? Gym. Mana ada orang sakit pergi gym? Ini tengah sihat ni, kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan dengan apa? Dengan ibadah, tuan-tuan. Sihat itu amanah. Padanya itu ada ibadah. Allah bagi sihat untuk solat. Allah bagi sihat untuk kita beribadat, berkhidmat, tolong orang. Allah bagi sihat untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat kepada manusia lain.